Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. So hari ini is a new week for this subject, minggu yang baharu untuk subjek PK. So what are we going to do today is, apa yang kita nak buat pada hari ini ialah we are actually going to look at few incidents. It's actually a task yang merupakan sebuah latihan, sebuah tugasan, where in this task, di mana di dalam tugasan ini we are going to look at I think there are 4 incidents. Ada lebih kurang 4 insiden. Insiden ni maknanya seperti kejadian lah. Dia bukan kemalangan ya. That is accident. This is incident. Insiden ni maksudnya kejadian ataupun situasi. So there are 4 incidents that we are going to look at. Ada 4 kejadian ataupun 4 insiden yang kita akan lihat pada hari ini, and we're going to respond to that incident, to every single incident provided. Maknanya kita akan cuba memberi respon kita akan cuba memberi idea ataupun pemikiran kita tentang setiap insiden yang kita dapat lihat di dalam tugasan ini. Right, so as you can see, actually this is taken from sebenarnya ini merupakan nota ataupun tugasan yang diambil dari buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6. If you have one, kalau ada buku teks ini, you boleh lihat muka surat 58. It's on page 58. Yeah, it's on page 58. So as for year 5, untuk tahun 5 tidak mengapa, you can just look at my screen and look at this video and watch it until the end. Untuk tahun 5 tidak mengapa, you boleh sahaja tengok video ini sehingga video ini habis ataupun selesai. Okay, you guys ready? Right. Now, let's take a look. Bagi setiap insiden yang dipaparkan pada keratan di bawah, jelaskan tindakan positif kamu. Tindakan positif kamu bagi menjamin kesejahteraan diri dan masyarakat. Okay. Tindakan positif maksudnya, apakah perkara positif yang you perlu lakukan ataupun yang you sewajarnya lakukan. Okay. Sebagai sebagai seorang pelajar ke, sebagai seorang murid, sebagai seorang anak-anak, sebagai seorang rakyat. Okay. So kita ada peranan kita tersendiri mengikut konteks ataupun mengikut di mana kita berada. Kalau kita berada di sekolah dan kejadian itu berlaku di sekolah, peranan kita sebagai seorang murid, seperti you lah. Kalau macam Mr. Z, peranan I selaku ataupun sebagai seorang guru, apa yang I perlu lakukan. Okay. Tetapi kalau you berada di rumah dan kejadian itu berlaku di rumah, kejadian yang melibatkan adik-beradik contohnya, itu ialah peranan you sebagai seorang anak, sebagai seorang abang, adik, kakak dan sebagainya. Okay. Tetapi kalau kejadian itu berlaku di luar kawasan, seperti di luar rumah ataupun di luar sekolah, mungkin peranan itu berpindah ataupun bertukar kepada peranan you sebagai seorang rakyat. Okay. Jika contohnya you ternampak satu kejadian rompakan, apakah peranan you sebagai seorang rakyat? Okay. Apakah yang you perlu lakukan? Apakah tindakan positif yang you perlu laksanakan? So that sort of stuff. Right? So let's take a look. Mari kita lihat. Insiden yang pertama ialah pelajar belasah guru disiplin. Jangan terperanjat ya. Perkara seperti ini sudah berlaku. In fact, sudah lama berlaku ketika zaman I bersekolah lagi. I have seen or I saw before. Saya pernah ternampak guru matematik I dikejar oleh sekumpulan pelajar-pelajar yang yang mereka claim sebagai gangster, dan mereka mengejar untuk memukul cikgu ni. Kenapa?
mereka konon-kononnya tidak berpuas hati dengan hukuman ataupun denda yang dikenakan. Pada pandangan you, perkara ini patut ataupun tidak dilakukan? Adakah sebagai seorang pelajar mereka boleh berkelakuan sedemikian? Adakah mereka dibenarkan untuk mengambil tindakan dengan memukul ataupun dengan menghina ataupun dengan mengeji ataupun memalukan guru itu di hadapan ataupun di halayak orang ramai? What do you think? You rasa perkara seperti itu berlaku? You rasa perkara seperti itu sepatutnya berlaku? In my humble opinion, kalau you tanya pandangan I rasa sebagai seorang pelajar perkara ini, ini tindakan you. Sebagai seorang pelajar, I rasa perkara ini sepatutnya tidak berlaku ataupun sewajarnya tidak berlaku. Ini kerana sebagai seorang pelajar, kita harus menghormati seorang guru. Walaupun ditakdirkan guru itu merupakan seorang guru yang mengajar mata pelajaran yang kita tidak minat, tetapi kita wajib menghormati mereka. Kita wajib menghormati mereka kerana mereka kedudukan mereka di dalam komuniti, maknanya kedudukan mereka di dalam masyarakat, kedudukan mereka di dalam agama itu sendiri sangat-sangat tinggi. So sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu seperti kita semua, seperti you yang menuntut ilmu dengan guru-guru you, sebab kita berada dalam kelas, kita belajar dengan cikgu-cikgu. Kenapa mereka dipanggil cikgu? Kerana mereka lebih mengetahui ilmu yang kita nak pelajari itu. Contoh, you nak belajar mathematics. Untuk tahun 6 mereka belajar mathematics dengan Puan Salma. Kenapa mereka belajar dengan Puan Salma? Kerana Puan Salma ada kemahiran ataupun ada ilmu yang lebih tinggi berbanding guru-guru yang lain ataupun berbanding dengan you semua. Sebab itulah you belajar bersama dengan Puan Salma. Untuk tahun 5, kenapa you belajar maths dengan Tuan Guru Besar Encik Arifin? Kerana apa? Kerana Encik Arifin merupakan guru matematik yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, mempunyai ilmu ataupun pengetahuan yang amat tinggi berbanding guru-guru matematik ataupun berbanding guru-guru lain di sekolah di SK Pariju, berbanding you semua. Sebab itulah you menuntut ilmu dengan mereka. So apa yang you perlu lakukan? You perlu hormat mereka. You perlu sentiasa menghargai mereka, menjaga hati mereka, sentiasa mematuhi apa yang mereka minta you lakukan, kecuali perkara itu bertentangan dengan undang-undang di sekolah ataupun bertentangan dengan apa yang yang dilaksanakan oleh ajaran Islam. Then yes, you ada hak untuk tidak mengikuti ataupun you ada hak untuk tidak menghormati apa yang guru itu minta you lakukan. Tetapi selagi guru itu melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, dengan betul, you seharusnya menghormati mereka. So pelajar belasah guru disiplin, adakah ini patut berlaku? Tidak. Ini sepatutnya tidak berlaku. Itu yang you perlu tulis dekat sini. Tapi yang Mr. Z terangkan itu adalah penjelasan yang panjang. I nak you tulis dalam ayat yang pendek. Contohlah, saya rasa tindakan seperti ini tidak sepatutnya berlaku. Kenapa? Ini kerana sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang murid, kita perlu sentiasa menghormati seorang guru kerana kedudukan mereka ataupun reputasi mereka sangat tinggi di dalam masyarakat serta di dalam agama kita sendiri. Itu jawapan you. Cara macam gitulah I nak you tulis.
Boleh? Boleh kan? Okey. Jangan tulis panjang-panjang macam I sebut tadi. Tadi cuma penjelasan je. Tulis macam yang ayat terakhir yang I sebutkan tadi. Okey. Seterusnya, mari kita tengok. I bagi lagi satu contoh lah. Kita tak nak tengok yang kedua ni. Kita nak tengok yang ketiga. Dua parah dirempuh mak rempit. What do you think? Ini juga merupakan salah satu masalah sosial yang kerap berlaku ataupun yang masih lagi berlaku di dalam masyarakat kita. Pada pandangan you, sebenarnya ada dua isu di sini. Okey. Isu yang pertama, masalah mak rempit itu sendiri. Isu yang kedua, masalah ataupun ini andaian I saja Okey, masalah yang berlaku kepada dua orang yang parah diremput itu. Kenapa itu menjadi masalah? Okey, now kita fikir secara logik. Mak rempit selalunya mereka berlumba pada waktu malam ke waktu siang? Waktu malam kan? Dan pada waktu malam tu mereka selalu berlumba pada waktu tengah malam. Kan? Jarang-jarang mereka berlumba pada waktu siang ataupun pada waktu lepas maghrib. Jarang-jarang sekali. Okay, selalunya kita dengar mereka ni berlumba pada pukul 12 malam, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi sampai pukul 3-4 pagi pun ada. So isunya di sini ialah macam Mr. Z kata tadi, ada dua isu. Isu yang pertama ialah isu mak rempit. Isu yang kedua ialah isu dua parah. Okey. Kita nak tahu apakah yang dilakukan oleh dua orang ini? Apakah yang dilakukan oleh dua orang ini pada waktu malam? Pada waktu tengah malam itu, mereka berada di luar. Apa yang mereka buat sebenarnya? Apa yang mereka buat sebenarnya pada waktu itu berada di luar kawasan tempat tinggal mereka? You faham tak? Secara logiknya, kalau kita semua bila dah pukul 10 malam ke atas, kita akan berada di rumah kecuali hal-hal kecemasan. Tetapi kalaulah kita lihat katakanlah yang dirempuk ini ialah remaja di bawah umur ataupun remaja yang berumur belasan tahun. Kenapakah mereka berada di luar pada waktu seperti ini? Okay, so that is a question. Sedangkan pada waktu seperti ini mereka sepatutnya berada di rumah. But then the question is, what did they do what did they do outside of the house at that hour? Apa yang mereka buat di luar rumah pada waktu itu? So this is one of the issues. Tapi isu ni bukanlah isu yang sebenarnya. Isu yang sebenarnya ialah mak rempit. Yang ni isu sebenarnya mak rempit. So pada pandangan you, adakah perkara seperti ini sewajarnya berlaku? Okay. Firstly, kita kena faham kemalangan, kematian, jodoh, pertemuan itu semua berada di tangan Tuhan. Okay, Tuhan yang tentukan. Tetapi isunya ialah menjadi seorang mak rempit. Adakah itu sepatutnya berlaku? Tidak. So, apakah tindakan you? Apakah pandangan you? Pada pandangan I, ini contoh ayat yang you boleh ikut. Pada pandangan I, perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku. Menjadi seorang mak rempit merupakan satu-satunya perkara yang perlu kita semua elak. Okay? Ada beza ya, mak rempit dengan satu term lagi, mat motor.
Jangan buat andaian mak motor ni semua mak rempit, tak. Mak motor ni mak motor ni merupakan abang-abang ataupun kakak-kakak yang naik motor tu pergi bekerja, mencari rezeki. Macam abang Food Panda, macam abang Grab Food tu, tu semua abang-abang motor, abang-abang mak motor. Mak rempit ni merupakan pelumba-pelumba haram. Pelumba-pelumba haram. Okay. So, adakah menjadi seorang pelumba haram itu merupakan satu impian? Tidak. Ia merupakan satu perkara yang perlu dielakkan. Kenapa? Kerana apabila seseorang itu menjadi seorang mak rempit, ia akan menyebabkan seseorang itu mungkin akan terjebak dengan masalah-masalah sosial yang lain. Contoh, penyalahgunaan dadah. Okey. Kedua, masalah pengzinaan. Ketiga, masalah melahirkan anak-anak yang tidak sah tarafnya, ataupun dalam bahasa yang mudah, anak di luar nikah lah. Okay. So perkara seperti ini akan masalah-masalah seperti ini boleh berlaku kerana salah satu puncanya ialah you terlibat dengan gejala ataupun masalah sosial seperti mak rempit. So tindakan you ialah sebagai seorang pelajar, you perlu bersifat lebih bertanggungjawab, perlu berfikiran jauh, berpandangan jauh, kerana you perlu sedar menjadi seorang mak rempit itu bukan merupakan satu pilihan dalam hidup you. Yes, menjadi seorang mak rempit itu bukan merupakan satu pilihan dalam hidup kita. Kita seharusnya ataupun semestinya elakkan diri kita daripada terlibat dan terjebak dengan masalah mak rempit. You boleh tulis ayat seperti itulah. Tapi you adjust macam mana you nak buat, nak bina ayat tu dalam bentuk yang mudah, kita fahami. Okay. Kalau you tanya I, Mr. Z, nak tulis berapa banyak ayat dalam ni? Terpulang kepada you. Tapi pada pandangan I, janganlah terlalu panjang. Mungkin you boleh tulis 4 hingga 5 ayat. Biar you tulis kat sini 4 hingga 5 ayat untuk setiap tindakan. Untuk setiap tindakan ni you tulislah lebih kurang 4 ataupun 5 ayat. Mr. Z, boleh tak nak tulis dalam bentuk point form? Dalam bentuk point. Okay, point-point macam itu boleh juga, tiada masalah. Selagi apa yang you cadangkan ataupun selagi apa yang ditulis di bahagian tindakan ini logik dan bertepatan dengan insiden tu, tidak menjadi masalah pada I. Okay, boleh? Itu je tugasan you. Ni je tugasan you, okay? Tugasan you hanyalah melengkapkan latihan yang pertama. So, apa yang I nak you buat, you lukis jadual ni besar-besar. Okay. Alright, mungkin setiap muka surat tu you cuma ada 2 je. Bolehlah you tulis panjang sikit, kan? Jangan tulis 4 dekat dalam muka surat yang sama, nanti takut tak muat. Tapi bergantung pada you lah. Kalau tulisan you kecil tak apa. Okay, kalau I cadangkan 2 insiden dalam setiap muka surat. Maknanya you akan guna 2 muka surat lah. Okay, so itu sahaja tugasan you untuk hari ini. Okay, so if you have any question, just let me know. InsyaAllah I will be able to help you. Okay, so once you finish, send over. Definitely I will check your work. Semestinya I akan check kerja you. Okay guys, take care, stay safe. I love you guys. Assalamualaikum.